Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Isra, Suratul Isra, surah yang ke-17, juzuk yang ke-15. Sambungan kita ayat yang ke-58. Ayat 58, tafsir pimpinan Ar-Rahman Jawi, muka surat 563. Muka surat 563. Kita baca beberapa ayat, kemudian kita pergi kepada penjelasannya insya-Allah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamah أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. Balik semula kepada ayat kita, ayat 58. Wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamah. Dan tiada sesebuah negeri, tak ada sebuah negeri pun yang mendustakan rasul-rasul mereka, melainkan kami akan membinasakannya sebelum hari kiamat. Bagaimana Tuhan nak binasakan? Sama ada binasa terus, azab turun, ataupun pupus puak-puak tu, tak ada dah, senyap gitu. Atau kami menyeksa penduduknya dengan azab seksa yang berat. Dia ada dua, azab turun atau mereka sudah tidak ada. Kana dzalika fil kitabi mastura. Yang demikian itu tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz. Apa dia Lauh Mahfuz ni? Kitab yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla, yang menulis segala perkara yang berlaku, yang akan berlaku, yang sedang berlaku. Itu Lauhul Mahfuz. Dia catat semua kat situ. Mana Allah Ta'ala tulis dah bahawa mana-mana kampung yang binasa, yang menentang Allah Azza wa Jalla, yang menentang dakwah Nabi-Nabi, mereka ini akan diazab atau akan dibinasakan. Baik para jemaah sekalian, kedudukan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Coba tengok ayat 57.
Allah Subhanahu wa taala telah memberi amaran keras, warning. Tengok ayat, inna azaba rabbika kana mahzura. Sesungguhnya azab Tuhanmu itu adalah perkara yang semestinya ditakuti. Patutnya bila bunyi azab takutlah, kan? Dan juga Allah Subhanahu wa taala memperingatkan bahawa setiap kampung, negeri yang mengingkari perintah Rasul-Rasulnya alaihimus salatu wassalam, maka mereka ini dua keadaan. Immal ihlak, sama ada Allah Ta'ala binasakan semua sekali, hancur terus. Wa immat ta'zib, ataupun azab turun. Mata kita cerita umat Nabi Musa, berapa azab turun? Arsalna alaihim at-tufan wal jarad wal macam-macam. Mari belalang lah, mari berkatak, mari darah. Banyak yang hidup tak boleh. Ataupun binasa terus, sebagaimana kaum Nabi Nuh hancur mati habis tenggelam, kaum Samud binasa belaka. Jadi dua cara Allah SWT binasakan kumpulan yang tak dengar kata. Baik, itu dia panggil amaran. Dan juga Allah Ta'ala peringatkan kepada kaum musyrikin dalam ayat ini, wa inna azaba rabbika kana mahzura. Dan Allah cabar pula puak kafir dalam ayat 56 naik ke atas, qul ud'ul ladzina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfad durri ankum. Panggil lah. Waktu azab nak mari, kamu pergilah minta tolong dengan geng-geng kamu, dengan bos kamu yang kamu sembah tu. Pergi panggil dia mari, biar bantu kamu, biar tolong kamu. Mana nak mari, dia pun keras. Dia hanya sekadar ketulan batu ataupun kayu-kayu yang diukir, ataupun tepak-tepak busuk dan sebagainya yang dipuja-puja. Dia pergi sembelih kambing atas tu, siram dengan darahnya, macam-macam. Itu dia panggil tepak berleganya syaitan, jin duk main situ. Maka ayat yang kita baca ni jaa bisarihit tahdid. Ayat ini direct terus kepada telinga mereka bahawa kebinasaan itu menunggu di hadapan kamu. Wa im min qaryatin, apa kata ulama tafsir, ai wa ma min qaryatin minal qura, mana-mana negeri, tidak ada mana-mana kampung negeri kami akan binasakan penduduknya secara total, semua sekali binasa sebelum terjadinya kiamat, ataupun kami azab mereka dengan berbagai azab. Azab ni macam-macam para jemaah sekalian. Azab ada kalanya benda datang, dipanggil jaihah. Mari bala, mari angin tofan, mari kalau dia bercucuk tanam, mari belalang makan habis makanan dia. Macam ada kita kata, mari ulak-ulak duduk makan. Ataupun datangnya penjajah-penjajah menjajah negara mereka. Kita dah baca dalam ayat baru ni, kan Bani Israel itu yufsiduna fil ardi marratain, dua kali. Kali pertama mari Bukhtanasar daripada Babylon serang negara mereka. Kemudian mari pula puak-puak Rom. Itu semua kita di Malaysia ni untuk sejarah anak-anak kita. Pernah kita juga dikacau oleh Jepun. Kemudian mari British. Lepas pada British balik, tinggal lagi kesan-kesan peninggalan British. Bukan bangunan dia tinggal, bangunan tu tak apalah, boleh pergi selfie kan. Kita sini ada jambatan tu, kita ada tangga, macam-macam ada tempat boleh pergi tengok. Tetapi yang dahsyatnya, mereka tinggal budaya-budaya yang menjadi tipu daya kepada sebahagian daripada anak orang Islam. Ini yang berbahaya. Budaya dia tu, dia panggil budaya ataupun tipu daya. Kita kata budaya, sebenarnya tipu daya tu, bukan budaya. Maka
Macam-macam azab mari, sakit, lapar, dengan sebab mereka kufur terhadap Allah Azza wa Jalla. Jadi ulama tafsir kata kita tak fokuskan ayat ini kepada mana-mana negeri. Kita kata asalkan negeri itu kafir, zalimatun, dia zalim, maka balasannya ini sedang menunggu. Ayat 58 ini menunggu kumpulan itu. Sudah terdapat banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyebut tentang sedemikian. Ada sebagian ulama tafsir kata dia sebut nama spesifik lah negeri-negeri yang telah dibinasakan, tapi ramai yang lebih suka meletakkan ayat ini letak di mana dalam kategori umum. Maknanya kita kata lebih asalkan negeri kafir dan zalim, tunggulah masa dia. Dalam tafsir Ibnu Juzai dia kata apa? Al-halaku wajhai. Kebinasaan itu dua cara. Sama ada bil mauti wal fana, dengan mati, pokok dia tu mati belakang situ, ataupun dengan kebinasaan yang datang awal. Itu dua cara kita dah sebut awal tadi. Baiklah, Allah SWT peringatkan kepada kita, kana zalika fil kitabi mastura, inna halaka kulli qaryatin, kebinasaan mereka itu telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz, la budda min wuqu'ihi la mahalata. Mana kalau sudah tertulis gak mesti kena lah. Itulah ayat dia mudahnya. Kalau dah sudah termaktub, sudah digazet, mereka akan kena. Ini para pelajar sekalian, kita berpindah pula kepada ayat 59. Ayat 59. Wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kazzaba bihal awwalun. Dan tiada yang menghalang kami dari menghantar turun mukjizat-mukjizat yang mereka minta itu. Para pelajar sekalian, bila Allah SWT sebut dalil-dalil yang menunjukkan bahawa pandangan puak-puak kafir tentang sembahan mereka adalah pandangan yang batil, Allah Ta'ala juga beri amaran kepada mereka, kalau tak tinggal pandangan yang karut ini, kamu akan binasa. Kemudian ayat ini Allah sebut tentang bagaimana puak-puak kafir datang mencabar Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebelumnya telah mencabar para nabi-nabi di zaman mereka. Ini dia panggil ayat tentang mukjizat. Dia mari minta macam-macam puak kafir ni. Contohnya sabab nuzul ayat ini, tanda pelajar. Sebab turun ayat 59 ini daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala sa'ala ahlu Makkah an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yaj'ala lahum as-safa dhahaba. Ni ketua kafir Mekah ni mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tanya, Muhammad, mu nabi ke? Nabi. Kamu ni Allah utus lagi? Ya. Baik. Kami nak minta bukti. Nak tengok power tak power ajaran Nabi ni, tunjukkan bukti kepada kami. Nabi kata, mu nak apa? Sedap juga dia punya buah besar buat dia ni, kan? Dia panggil buah besar. Dia kata, aku nak mu tunjukkan betul mu Nabi, mu ada Tuhan. Bukit Safa Mekah ni ada dua bukit dekat masjid Nabi, satu Safa, satu lagi Marwah. Kan sa'i tu antara Safa dan Marwah, jadi bukit Safa.
Bukit Safa ni taklah besar sangat. Kalau Bukit Abi Qubais, itu besar. Bukit Safa ni kecil. Dia kata, mu jadikan Bukit Safa emas. Oh, sedap. Wa an yunahil jibal anhum fayazdari'u. Bukit-bukit Mekah ni kalau boleh kesok sikit, ketepikan sikit lagi kita nak buat halaman ni. Oh, dia punya sedap juga cabaran dia tu. Faqila lahu in syi'ta an tasta'niya bihim wa in syi'ta an tu'tiyahum alladhi sa'alu. Bila dia minta, Nabi tanya Allah SWT, ya Rabbi, puak-puak ni kata dia nak beriman kalau Bukit Safa jadi emas. Allah Subhanahu wa taala tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, Muhammad, kalau kamu rasa kesian ke puak-puak ni, usah dilayanlah permohonan dia tu. Ataupun wa in syi'ta, kalau mu nak juga boleh je. Sekelip mata je tengok, bukit bertukar jadi emas. Tapi ingat, fa in kafaru, kalau mereka masih degil, kafir, duduk kau emas je, tak beriman, uhliku kama ahlaktu man qablahum. Allah bagi amaran, aku akan binasakan mereka sebagaimana binasanya umat dulu. Apa agak Nabi nak? Nabi nak emas. Nabi bersifat rahmatal alamin, dia tak mau umat dia binasa. Qal la, Nabi kata biarkanlah, bal asta'ni bihim, aku tangguhkanlah mereka ini. Mudah-mudahan hari ini mereka tak terima, tahun depan mereka tak terima, tahun lagi-lagi akan datang mereka akan terima dakwah aku. Itulah sabarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah. Dia panggil sabar dalam berdakwah. Sebab apa sabar? Kita jangan nak dakwah kita ni kumpai aku. Contohnya bila kita balik kampung, kita buat surau, buat pusat dakwah kita ni, kita ajak orang datang, orang tak mari, kita sabar. Lama kelamaan mereka dapat hidayah, mereka datang. Kalau mereka tak dapat hidayah juga, mereka begitulah keadaannya. Kita tunggu orang lain pula datang. Nabi SAW jawab, asta'ni bihim, tak apalah ya Rabbi, saya minta tangguhlah, usahlah dilayan permohonan mereka. Fa anzalallahu hazihil ayah, maka Allah SWT turunkan ayat ini. Ayat mana? Wa ma mana'na an nursila bil ayati illa an kazzaba bihal awwalun. Dan tiada yang menghalang kami dari menghantar turun mukjizat-mukjizat yang mereka minta itu. Boleh je aku nak luluskan, melainkan kerana jenis mukjizat itu telah didustakan oleh kaum-kaum yang lalu. Mu ingat dengan datang mukjizat mereka terima? Tak semesti. Geng-geng kerah kepala, buat konspirasi ni serupa ya. Dia akan lawan, dia akan orang panggil buat bermain-main. Allah Ta'ala bawa contoh. Tengok ayat. Wa atayna samudan naqata mubsiratan fazalamu biha. Dan di antaranya kami telah pun memberikan kepada kaum Samud unta betina sebagai mukjizat yang menjadi keterangan yang nyata. Buat Nabi Saleh, kaum Samud, dia mari minta dengan Saleh, kalau kita bahasa kita Melayu, tak? Aku nak tengok bukit tu jadi unta. Nabi Saleh berdoa, ya Rabbi, mereka ni nak tengok bukti. Boleh? Allah kata, kumpai aku jadi selalu, pelik apa? Tiba-tiba kerak kakak bunyi. Terbuka bukit. Mari kemol. Saleh kata mari dah. Patutnya dia beriman lah. Dah dia minta tu Allah Ta'ala hantar mari, kan?
Dia kata ayah nursila bil ayat apa ni? Wa ataina samudan naqata mubsiratan. Dia tengok bukan sihir. Dengan mata kepala mereka tengok unta datang. Ia menunjukkan keagungan dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla dan benarnya Nabi Saleh. Unta ni besar sangat dia. Sampai kalau dia minum air hari ni kering sungai. Hari dia minum air tak ada di kampung. Orang kena minum susu unta. Sedap susu unta ni. Kata sedap. Sedap, mutra dah. Sedap lagi. Puak-puak kamu ni bukan anak unta ni. Anak New Zealand. Anak lembu kambing mari New Zealand. Susu dalam botol, dalam tin dah. Susu unta ni best. Kita pergi Mekah, kita boleh pergi cari susu unta yang fresh. Oh, menarik. Baik. Fazalamu biha, lalu mereka berlaku zalim kepadanya. Macam mana zalim? Tengok dalam ayat yang lepas, suratul A'raf ayat 77. Fa'aqarun naqata wa'atau an amri rabbihim. Ada beberapa kumpulan penyagak dalam kaum Samud. Ketua dia nama Qudar. Apa nama ketua dia? Qudar bin Salif. Jangan buh nama Qudar ni kepala Samsing yang sembelih unta Nabi Saleh. Dia orang ni unta berjalan, dia tunggu tengah jalan, dia potong kaki, patut terbalik, unta mati. Dia telah sembelih, dia cabar Saleh, wa qalu ya Saleh i'tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Bawa mari azab. Fazalamu biha, mereka telah buat zalim dengan membunuh unta Nabi Saleh. Apa jadi? Fa akhazathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jasimin. Datang rajfa, bergoncang bumi, malaikat bertempik, pau, mati habis buat-buat tu. Habis. Itu yang Nabi tak nak. Allah kata boleh je aku buat mari. Mu nak bukit Sofa, bukit Mekah, bukit di apa ni Mekah ni semua jadi boleh je. Masalahnya kalau mereka tak beriman, apa akan jadi? Risiko. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin langsung tarik permohonan. Nabi kata biar nanti dulu, mudah-mudahan kalau orang tua ni tak beriman, anak dia beriman. Itu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena sabar. Unta sudah mati, itu contoh. Maknanya ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau mu nak juga Bukit Safa ni jadi emas, tengok apa sudah jadi dengan kaum Saleh. Mereka minta unta keluar daripada bukit depan mata mereka, mereka engkar, mereka mati. Nak? Nabi kata lah. Maka Allah SWT akhir ayat ini Tuhan kata, وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. Dan sebiasanya kami tidak menghantar turun mukjizat-mukjizat itu melainkan untuk menjadi amaran bagi kebinasaan orang-orang yang memintanya kalau mereka tidak beriman. Tengok, ingat molek, ingat baik-baik. Ayat kita ini menjadi amaran takhwif, menakut-nakutkan orang yang tidak beriman, mereka ini akan binasa. Tengok, kita ada nota di bawah, apa dicakap? 649. Tengok nota kaki. Kaum musyrik meminta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya membawakan mukjizat Allah. Mukjizat ni benda pelik, benda magic, benda ajaib, benda di luar kemampuan manusia biasa. Itu nama dia mukjizat. Benda yang melemahkan kita nak memikir. Macam mana tak lemah? Unta keluar daripada bukit,
air keluar dari tangan jari-jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak kambing seekor tanpa buah ara boleh makan 1000 tentera. Tempat kita ni buah hati. Seekor kambing pun buah ara 2 pokok dia tebang diikuti masuk dalam tu. Nah, yang adanya buah ara kambing tu ambil bau hamisnya kambing ni. Allahu akbar. Tak apalah. Setengah masyarakat dia tak kenal pun cerita buah ara, tapi kami orang Kelantan biasanya ditopak dengan buah ara nama dia. Kan? Pernah makan buah ara? Hak boleh kambing itulah. Puas cari gitu. Puas timbul kita cari nak jumpa daging kambing tak jumpa. Baik. Maknanya mereka minta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya membawa mukjizat pada mereka. Lalu turunlah firman Allah ini seperti hadis Ibnu Abbas yang kita baca tadi, menerangkan mukjizat yang diminta itu tidak akan diturunkan kerana akibatnya sangat buruk kalau mereka tidak juga beriman. Tuhan kata, Muhammad, boleh je aku turunkan apa yang kamu nak, tapi mu kena ingatlah apa yang kena ingatnya, kalau tak beriman juga mereka binasa. Kaum kafir dahulu telah mendustakan mukjizat-mukjizat yang dibawakan oleh Rasul masing-masing dengan permintaan mereka, akibatnya mereka dibinasakan. Allah buat contoh di sini, naqah, unta Nabi Saleh. Tengok dalam tafsir lain kata apa? Maksud bil ayat wa ma nursilu bil ayat illa takhwifa. Kami tidak hantar mari tanda-tanda kekuasaan kami ini kecuali nak menakutkan, memberi amaran kepada puak kafir. Ulama tafsir mengatakan ayat, tanda-tanda itu iaitulah mukjizat nabi-nabi. Satu. Ini tanda ni. Pelajar-pelajar boleh tulis nota ni. Maksud ayat di sini yang pertama mukjizat nabi. Itu dipanggil ayat. Yang kedua ayatun ma'aha imhalun la mu'ajalah. Ayat Allah SWT tangguhkan tempoh permohonan mereka, tidak segerakan, dan mereka itu pun tak mati. Di antara tanda lagi berlakunya gerhana, berlakunya guruh, berlakunya zalazil, gempa bumi dan lain-lain. Kita kata macam-macam lah tanda-tanda. Ada ulama ni dia pandang jauh, dia kata tanda-tanda tu naik uban, maknanya mu ni dekat nak mati dah. Kita orang beruban ni tengok-tengok juga di kepala. Ni asyik sibuk tanya ustaz, ya ustaz boleh tak kita warnakan uban kita jadi hitam semula? Saya kata kenapa? Takut mati ke? Dia kata tugas takut mati, nak suruh nampak muda sikit. Kita ni kalau kita nampak muda, kita rasa apa? Rasa lambat lagi tua, kan? Tak boleh. Nabi kita larang kita warna ke rambut kita yang sudah uban ni dengan warna hitam. Jangan main. Baik, dalam sebuah hadis, tanda hadis ni. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala khasafatis syamsu, berlakunya gerhana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, gerhana matahari. Faqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam fazi'an. Nabi kita bangun terkejut tengok matahari dah gelap. Yakhsha an takuna as-sa'ah. Nabi bimbang takut ini tanda kiamat sudah dekat. Fa'atal masjid fa shalla bi atwali qiyam wa ruku' wa sujud. Nabi kita pergi ke masjid, panggil sahabat-sahabat. Nabi kita solat panjang sekali, berdirinya lama, rukuk lama, sujud lama. Kata di Abu Musa, aku tengok Nabi kita lama sekali. Kemudian Nabi kita bersabda, selepas daripada dia solat gerhana, dia khutbah. Kita kena ingatlah, solat gerhana, solat raya, kan? Solat dulu baru khutbah. Kalau hari Jumaat, khutbah dulu baru solat. Itu balik. Selepas Nabi solat, dia pun berkhutbah. Nabi kata,
hadhil ayat allati yursilullah la takunu li mauti ahadin wala li hayatihi. Nih, gerhana ni berlaku bukan sebab ada orang mati atau ada orang lahir. Sebab puak-puak jahiliah ni pandangan dia kata kalau berlaku gerhana ada sebab. Apa sebabnya? Sebabnya ada pemimpin yang mati ataupun bakal pemimpin yang baru lahir. Maka jadi gerhana. Itu pandangan puak jahiliah. Kebetulan hari berlaku gerhana tu anak Nabi sallallahu alaihi wasallam nama Ibrahim mati. Oh betul dah. Anak dia sendiri mati. Ini sudah tentu apa? Betul hak ramalan kita. Gerhana ni berlaku sebab orang mati ataupun orang hidup. Maka Nabi nafikan. Nabi kata berlakunya gerhana ini bukan kerana mati seorang, bukan kerana hidup baru beranak seorang. Walakin yukhawwifullahu bihi ibadahu. Ayat tanda ini Allah Ta'ala nak menakutkan hamba dia. Fa iza ra'aitum syai'an min zalika fafsa'u ila dzikrillah wa du'aihi wastaghfarihi. Kalau kamu tengok, cepat pergi solat. Zaman kita ini tengok gerhana pakat pergi beli spek. Buat apa beli spek hitam tu? Nak teropong matahari. Nabi suruh pergi masjid, solat, pergi cari seperti mata. Pelik permainan syaitan zaman kita ini. Supaya orang tidak berfikir tentang takhwif minallah. Dia fikir apa? Dia fikir Allah benda biasa, bencana alam ataupun biasa-biasa, beli cermin mata, suluh ambil gambar selfie, lepas habis gerhana, habis pakai update di Facebook, gerhana pukul sekian, habis pukul sekian, gerhana separa, gerhana penuh. Tidak ada takhwif. Yang tak solat itulah, yang duduk sibuk dengan berteropong pun tak pergi masjid, wanita-wanita tak tutup aurat sama juga. Na'udzubillah, kita kata inilah, na'udzubillah min ghadabillah. Kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada kemurkaan Allah. Sebab ayat Allah hantar mari takhwif sudah tidak menjadi takhwif, tidak menakutkan, menjadi pesta. Maka bila kita tengok fafza'u ila zikrihi, kita kena pergi zikir, mana salat, berdoa, beristighfar. Hadis ini dikeluar oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain ada juga mengatakan kita kena sedekah, fatasaddaqu, sedekah. Baiklah para pelajar, para jemaah sekalian, panjang kalau kita nak syarah ayat ni kan. Kita pergi kepada ayat yang terakhir. Ayat yang kita nak bincang hari ini, jangan bimbang, ini ayat yang terakhir sudah. Iaitulah ayat tentang mukjizat Al-Isra wal Mi'raj. Kebetulan kita hari ini berada di bulan Rajab. Orang kata bulan Isra Mi'raj. Orang kata masyhurnya begitu. Tapi hakikat sebenarnya Isra Mi'raj itu dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum kata ada 5, ada 6 pandangan. Imam Suyuti kata ada 15 pandangan ulama. Bilakah berlaku Isra Mi'raj? Tak ada berlaku. Biarlah. Oleh kerana dia tidak tahu tarikh bila. Yang pentingnya Tuhan kata lailan, satu malam. Kenapa kita nak cari malam itu? Yang penting kita nak cari pengajaran. Tengok ayat 60. Wa idh qulna laka inna rabbaka ahata bin nas. Dan ingatlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala kami wahyukan kepadamu bahawa sesungguhnya Tuhanmu meliputi akan manusia dengan ilmunya dan kekuasaannya. Tadi kita bagi amaran. Ini ayat penutup kepada amaran, iaitu membuat kape. Kalau tak dengar juga dakwah aku ni, tak terima juga apa yang aku bawa, Allah Ta'ala meliputi, mana tahu semua apa yang kamu buat. Tengok nota di bawah, nota 650. Yakni sekalian manusia adalah terletak dalam genggaman kuasa Allah dan pengetahuannya. Oleh itu janganlah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berasa bimbang terhadap orang-orang kafir musyrik yang menentangmu, kerana mereka akan tewas akhirnya. Mereka lawan hari ini boleh lawan lah, tapi lepas pada ni mereka akan tewas. Tengok Allah kata apa lagi?
وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ. Dan tiadalah kami menjadikan pandanganmu pada malam Mi'raj. Pada malam Nabi kita Mi'raj, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah dipertontonkan, diperlihatkan oleh Allah Azza wa Jalla beberapa perkara yang pelik-pelik, al-gharaib wal ajaib. Nabi tengok benda pelik malam Mi'raj kan. Dia kau buat penceramah kita ni macam-macam benda dia tunjuk. Betul tak? Nabi tengok orang tua, Nabi tengok tu, Nabi tengok ni. Kita kata kalau nak cerita, ceritalah. Tapi tolonglah semak dulu riwayat-riwayat yang sahih daripada riwayat itu. Kenapa? Takut bimbang kita menjadi pembohong terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita takut. Orang kata duk belawak atas nama Nabi. Pendengar ni kok tenganga titik air liu. Sedap cerita kan. Tapi sebenarnya cerita karut, cerita palsu. Jangan buat. Ini pelajar-pelajar berhati-hati. Bukan semua ada dalam kitab itu disemak ketelitian hadisnya, tidak. Maka kita kena semak, cari kitab-kitab yang kesahihannya jelas, supaya kita tidak termasuk dari kalangan orang yang berdusta di atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang Nabi kita tengok itu menjadi apa? Menjadi yang telah, dan tiadalah kami menjadikan pandangan hak Nabi tengok pada malam Mi'raj itu yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai satu ujian bagi manusia. Allah Ta'ala nak uji manusia. Peliklah dia kata. Tengok apa nota pula. Yakni apa yang telah berlaku pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah disaksikannya dengan mata kepalanya sendiri, bukan mimpi, pada malam Isra dan Mi'raj itu adalah menjadi ujian bagi manusia, sehingga banyak di antaranya yang kafir lari. Apa Muhammad? Yang orang-orang yang lemah iman lari. Orang yang suka perli pusing balik, macam-macam. Tidak mempercayainya dan mengejek-ngejek. Muhammad pergi Palestin malam ni, hari ni ada kat sini, ajaib-ajaib. Itulah orang panggil duduk main-main lah, duduk perli-perli ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia perli? Dia kata apa Muhammad ni? Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika menafsirkan ayat ini, wa ma ja'alna ru'ya allati arainaka illa fitnatan linnas. Benda yang Nabi tengok dalam mukjizat itu adalah merupakan fitnah, ujian kepada manusia. Qala Ibnu Abbas hiya ru'ya ainin. Nabi tengok dengan mata dia, bukan dengan mimpi. Allah Taala pertontonkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam usriya bihi ila Baitul Maqdis. Pada malam dia pergi ke Baitul Maqdis. Hadis ini dalam Bukhari. Ana pun tak bercadang untuk cerita kepada para pelajar di sini tentang apakah yang Nabi kita tengok kan. Yang Nabi kita tengok sebab apa? Nabi tengok tu macam-macam dia punya riwayat. Pelajar-pelajar boleh tengoklah dalam siri-siri kuliah kita ataupun khutbah yang telah ana sampaikan tentang mukjizat al-Isra wal Mi'raj. Di sini kita tak sempat nak tengok. Baik, ayat terakhir Tuhan kata apa? Wasyajaratal mal'unata fil Qur'an. Dan demikian juga kami jadikan pokok yang dilaknat dalam Quran. Pokok apa ni? Dalam Quran mana ada lanak-lanak, tapi pokok ni biasanya manusia ni. Nih, tengok nota di bawah. Yakni pokok zakum yang tumbuh dalam neraka dan buahnya sangat pahit, menjadi makanan ahli neraka. Pokok ini juga menjadi ujian bagi manusia kerana orang-orang kafir tidak percaya bahawa ada pokok boleh tumbuh dalam api. Betul tak? Logik tu kalau dia tak percaya. Sebab mu kata neraka tu bakar segala benda 70 kali panas daripada api dunia. Ada pokok, macam mana pokok boleh hidup? Mikir ngotak. Kita pun mikir juga, pokok. Pokok ni buat daripada besi, api tak makan dia.
Jadi dia pun kebingungan lah puak-puak kafir ni. Ibnu Abbas dalam tafsir ni kata, pokok laknat dalam Quran itu iaitulah syajarah zaqqum. Maksud laknat di sini dengan ni para jemaah sekalian, dia kata pokok yang banyak memberi mudarat. Orang Arab ni kalau benda beri mudarat, dia kata mal'un, benda tu laknat. Oleh kerana apa dia ni? Mal'un dengan makna mazmum, pokok yang dicela dalam Quran, boleh juga. Lepas tu lagi kita kata Tuhan laknat juga dia. Kita kata pokok laknat mana? Pokok yang dicela lah, orang dengar dia tu tak suka, tak ada orang nak pun dia. Itulah dia panggil pokok yang dilaknat. Para pelajar sekalian, Allah tutup ayat ini dengan satu kata-kata, dengan ayat wa nukhawwifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabira. Dan kami beri mereka takut dengan berbagai-bagai amaran, maka semuanya itu tidak menambahkan mereka melainkan kufur yang melampau-lampau. Maknanya bukan mereka nak sedar, nak insaf, tapi lagi kafir. Na'udzubillah. Pasal itulah bila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam turun daripada apa? Mi'raj, Nabi duduk dengar cerita. Nabi kita duduk dekat dengan Kaabah, tiba-tiba mari bos besar Quraisy, nama dia Abu Jahal. Dia mari dekat Nabi, dia teman, ada apa tu? Nampak termenung je. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, aku pergi Baitul Maqdis malam. Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ni orang berjalan dengan bah sama kita ni. Nak sampai ke Mekah, daripada Baitul Maqdis ke Mekah 2 hari naik bah baru sampai. Mau pergi malam, hari di sini. Pelik. Abu Jahal kata, mau duduk sini boleh? Aku pergi panggil orang, nak dengar cerita, boleh? Nabi kata pergi panggil. Seronoklah Nabi sebab Abu Jahal tolong kerah orang. Abu Jahal panggil, orang dengar. Kalau Nabi panggil semua lari. Jadi itu peluang kita berdakwah. Biasanya kalau orang bohong ni, kalau orang nak dengar, kalau dia bisik tak, contoh 2 orang dia cakap gini. Aku panggil kawan-kawan lain, jangan eksklusif kita 2 ya, itu tanda dia bohong tu lagu tu. Tapi Nabi kata panggil. Bila panggil dengar Nabi cerita, betul-betul fitnatan linnas. Ada yang tonggek punggu, ada yang terbalik kuai, ada yang menunggu kata orang tak percaya kan. Ada orang pergi rumah Sayyidina Abu Bakar, kawanmu tu bengok dah, pelik pergi Baitul Maqdis malam hari ni balik. Dia ingat Abu Bakar apa pelik juga. Sayyidina Abu Bakar ni pelik, iman dia pelik. Abu Bakar kata, dia kata apa? Dia pergi Baitul Maqdis. Pagi ni ada sini? Ya. Sayyidina Abu Bakar beri respon yang cukup mantap iman. Abu Bakar kata, la in qala faqad sadaqa. Kalau Muhammad kata, betul tu. Giling kepala buat Quraisy. Pening Abu Bakar ni. Tak goyang dia. Tak lari setapak. Baiklah para pelajar sekalian, cerita Isra Mi'raj ni anda kata apa tadi? Saya sudah cakap. Ni ada sekumpulan manusia ni, dia tak percaya dengan mukjizat, dengan ayat ni lah. Dengan ayat Tuhan kata, wa ma nursilu bil ayat. Dengan ayat Tuhan kata, apa tadi? Wa ma mana ana nursila bil ayat. Tuhan kata Tuhan tak hantar pun mukjizat. Dia nafikan mukjizat yang berlaku belah bulan. Sebab belah bulan tu dia kata bercanggah dengan ayat ini. Kita kata usahlah bercanggah-canggah. Dalam Quran apa sebut? Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Cerita kita makin panjang, kita break setakat itu dulu. InsyaAllah kita sambung lagi besok dalam siri yang seterusnya, bermula daripada ayat 61. Ayat berapa? 61. Wa iz qulna lil malaikati isjudu. InsyaAllah kita sambung di sana. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.